Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Ibrahim Yusof bin Abdul Rahman, pelajar tahun 1, Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Hadis, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Pada hari ini, kita akan sama-sama membincangkan satu tajuk, iaitu fahaman hedonism, pergaulan bebas dalam kalangan remaja di Malaysia. Sebenarnya itu, kita perlu tahu apa itu fahaman hedonism. Fahaman ini ialah fahaman yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Kita ingin mengenal pasti faktor-faktor bagaimana boleh berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja di Malaysia. Kita akan menyenaraikan inisiatif-inisiatif yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Kita akan mengkaji implikasi buruk yang boleh terjadi sekiranya masalah ini tidak dibendung. Saya Nafifah Zahira binti Muhammad Rahimi daripada Fakulti Pendidikan Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Faktor berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja di Malaysia yang pertama disebabkan oleh keinginan mereka untuk mencuba perkara baru. Bila mereka meningkat dewasa, mereka akan berlaku perubahan dari segi fizikal, mental dan kesekitaran. Jadi apabila mereka melihat perkara-perkara baru, mereka rasa ingin mencuba perkara tersebut dan terjerumus dalam pergaulan bebas. Seterusnya ialah penggunaan internet secara bebas dalam kalangan remaja. Apabila mereka menggunakan internet secara bebas, mereka lebih senang terdedah kepada video pornografi. Apabila mereka melihat video ini, mereka merasa seronok. Ini akan mendorong remaja untuk melakukan perkara yang tidak baik, contohnya pergaulan secara bebas. Terima kasih. Itu sahaja poin saya. Baiklah, saya Siti Aisyah binti Abdullah, merupakan pelajar tahun pertama dari Fakulti Sains Kursus Mikrobiologi dan Genetik Molekul. Pada pendapat saya, faktor berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja termasuklah disebabkan pengaruh rakan sebaya. Masa remaja lebih banyak bersama rakan-rakan laki-laki mereka yang kurang mendapat perhatian daripada keluarga. Remaja sangat mudah terpengaruh dengan pengaruh rakan sebaya seperti penggunaan dadah, aktiviti berbahaya atau tingkah laku yang tidak baik. Seterusnya, masalah keluarga juga dapat memberi kesan kepada pergaulan bebas ini, seperti penceraian, konflik keluarga atau kekurangan perhatian boleh memberi kesan besar terhadap perkembangan emosi remaja. Kurangnya pemantauan dan bimbingan dari keluarga boleh meningkatkan kecenderungan remaja untuk terlibat dalam aktiviti pergaulan bebas. Tanpa pengawasan yang mencukupi, mereka mungkin terdedah kepada rakan sebaya yang mempengaruhi mereka untuk terlibat dalam tingkah laku yang tidak sihat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Joyce Chong Izin dan saya merupakan pelajar tahun 1 Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Alam Sekitar dari Fakulti Sains. Pada pendapat saya, ibu bapa berperanan penting dalam usaha menyelesaikan isu ini. Ibu bapa haruslah meluangkan masa mereka untuk memberikan didikan agama dan juga nilai-nilai murni kepada anak-anak sejak kecil kerana bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu, ibu bapa juga haruslah memahirkan diri untuk menjadi rakan anak-anak kerana hal ini dapat membolehkan mereka sentiasa peka dan juga membantu anak-anak memahami perubahan fizikal dan seksual mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Syahira binti Muhammad Azhar, merupakan pelajar tahun pertama daripada Fakulti Pendidikan dan mengambil kursus pendidikan awal kanak-kanak. Berbalik kepada topik yang sedang kita bincangkan, pada pendapat saya, pihak sekolah perlulah mengambil beberapa inisiatif bagi mengurangkan masalah pergaulan bebas. Mengapa? Ini kerana sekolah dianggap sebagai rumah kedua. Oleh itu, guru memainkan peranan yang sangat penting untuk memberikan pendedahan awal kepada para remaja. Guru juga boleh menerangkan kesan-kesan negatif jika remaja terlibat dengan pergaulan bebas. Selain itu, pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan pihak polis untuk mengawal disiplin remaja. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh memperuntukkan undang-undang ataupun mengadakan ceramah ataupun pendedahan awal untuk menerangkan hukuman kepada para pelajar jika mereka terlibat dengan pergaulan bebas. Akhir sekali, pihak sekolah boleh juga menjemput para pakar perubatan untuk memberikan pendedahan awal akan risiko penyakit berjangkit jika mereka terjebak dengan pergaulan bebas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Melayu. Nama diberi Natasha Binti Sadiko, pelajar tahun bersama Sarjana Muda Sains Kimia Fakulti Sains Universiti Malaya. Antara implikasi pertama, pergaulan bebas termasuklah peningkatan kadar jenayah di kalangan remaja seperti vandalisme yang semakin berleluasa pada abad ini.
Dari sudut kesihatan pula, pergaulan bebas boleh meningkatkan risiko penularan penyakit kelamin dan menjejaskan kecergasan fizikal remaja. Kini, remaja mudah terdedah kepada hubungan seksual tidak stabil dan menjurus kepada tekanan emosi seperti stres dan kebingungan. Bukan itu sahaja, nilai etika dan moral seseorang remaja juga terabai jika isu ini tidak dibendung. Remaja akan lebih cenderung untuk menjalankan hubungan di luar tabini serta menyumbang kepada peningkatan kes kehamilan luar nikah di Malaysia. Dalam situasi tersebut, remaja yang hilang pegangan agama akan bertindak untuk membuang bayi yang dilahirkan di tempat-tempat awam. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Fatihah binti Sabri, Majid nombor 23003530. Implikasi yang seterusnya adalah tentang pengurangan produktif dan prestasi dari segi akademik. Akademik pelajar akan merosot kerana tumpuan dan fokus mereka diganggu dengan benda ataupun perkara yang tidak berfaedah seperti pergaulan bebas dengan berlainan jantina. Hal ini juga menyebabkan pelajar mencari alternatif lain dengan menonton pornografi di laman sesawang. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin cenderung kurang fokus dalam pendidikan dan kurang produktif dalam kerja. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat mencapai potensi yang maksimum dalam